Salam sejahtera, selamat malam. Malam ini kita digemparkan dengan satu berita duka cita yang pastinya membuatkan kita semua berdoa untuk kesejahteraan beliau. Hari ini disahkan bahwa istri Perdana Menteri yang ke-10, yaitu istri Anwar Ibrahim, yaitu Wan Aziza, telah pun dimasukkan ke hospital Sultan Idris Shah di Serdang. Ingin dimaklumkan bahawa isteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail telah menjalani satu prosedur kesihatan di Hospital Sultan Idris Shah Serdang hari ini. Menurut laporan ini, alhamdulillah selesai setakat ini Datuk Seri Dr. Aziza berada dalam keadaan yang baik, namun masih memerlukan pemantauan rapi pasukan perubatan. Kami menzahirkan penghargaan kepada semua pihak atas doa serta ingatan buat kesembuhan segera Datuk Seri Dr. Wan Aziza dan berterima kasih atas ruang privasi yang diberikan kepada beliau untuk menerima rawatan dengan sempurna daripada pengarah Hospital Sultan Idris Shah Serdang bertarik pada hari ini. Saudara, menurut gambar ini, Anwar Ibrahim meskipun terlalu sibuk dengan kerjayanya, tugasan sebagai Perdana Menteri, masih sempat melawat isteri beliau. Beberapa komen daripada netizen tentang isu yang mengejutkan ini. Ramai daripada netizen menitipkan doa semoga Wan Aziza segera sembuh dan dipermudahkan segala urusan Perdana Menteri yang ke-10 sekeluarga. Ada juga netizen yang menyuarakan semoga Allah permudahkan segala urusan dan diberikan Allah rezeki kesihatan buat Datuk Seri Wan Aziza. Didoakan Kak Wan segera kembali pulih seperti sedia kala, kata seorang lagi netizen. Ada netizen juga yang mendoakan semoga Datuk Seri Wan Aziza segera sembuh, dan beberapa lagi penyokong Pakatan Harapan turut mendoakan semoga apa yang sedang dilalui dengan penuh tabah dan kesabaran. Kak Wan kuat, semoga dipermudahkan urusan kesembuhannya, kata seorang lagi netizen. Jong Siu kata, God bless you Kak Wan and Perdana Menteri ke-10. Moga diberikan kesembuhan, kata seorang lagi netizen. Ada netizen, Zalina Muhammad Zaid, bertanya, kenapa ni Kak Wan tak sihat ke? Semoga diberi kesihatan untuk Kak Wan, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, semoga segala urusan menjadi lancar untuk istri dan keluarga Perdana Menteri yang ke-10. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Isu hangat malam ini, akademik mengatakan akmal ibarat anak kucing berbanding pas yang lebih berbahaya. Akmal Saleh, siapa tak kenal dengan Akmal Saleh? Tajuddin Muhammad Rosdi yang tidak pernah menyembunyikan rasa kurang senangnya dengan cara politik perkauman oleh Dr. Muhammad Akmal Saleh, bagaimanapun yakin bahawa apabila dibandingkan dengan PAS, Ketua Pemuda UMNO itu ibarat anak kucing walaupun liar. Namun, bagi Profesor Seni Bina itu, PAS sebenarnya adalah seekor harimau yang mampu merobek negara ini dengan jenama Islam politiknya jika tidak dibendung. Hujahnya, dalam mazhab PAS, tidak ada perbezaan antara parti dan agama.
Manakala pemimpinnya dianggap suci dan tidak boleh dipersoalkan atau dikritik tanpa menimbulkan kemurkaan Allah. Ya, saya setuju, kata beliau. Sikap kurang ajar dan tidak sopan telah menjadi ciri UMNO dan kini pemimpin seperti Akmal dan ahli majlis tertinggi Nur Jazlan Mohammed menyambung tradisi itu. Tetapi PAS berada pada tahap yang berbeza, katanya kepada Malaysia Kini. Ahli akademik itu mengulas kenyataan Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sa'ari yang mendakwa walaupun parti itu tidak bersetuju dengan naib pengerusi DAP Teresa Kok dalam isu pensijilan halal, namun ia tidak akan menerapkan pendekatan menggunakan bahasa kasar dan menyakitkan hati. Tapi bila PAS bercakap, kita tak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar. Kita tak menggunakan bahasa yang menyakitkan hati, kata beliau. Itu bukan budaya PAS, tapi saya tak tujukan kepada sesiapa. Katanya ketika diminta mengulas serangan Akmal terhadap Teresa Kok. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, mereka kata, tepat sekali, Perikatan Nasional adalah ideologi kader parti PN, ia itu Islamisme. PAS, komponen utama parti itu, sedang berusaha untuk memimpin perarakan itu ke arah penghujung Islamisme. Islamisme itu yang diinstitusikan dalam IQ dan dari segi sejarah, ia adalah ideologi yang luar biasa. Lebih tepat, supremacisme. Ia adalah ketuanan sehingga keteras kerana ia percaya kepada ketuanan satu kumpulan orang dengan mengenepikan semua orang lain. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu lagi pendedahan luar biasa berlaku. Sanksi terhadap Dr. Mahathir Anwar terbuka kerjasama dengan UMNO selepas PRU 2018, dipetik daripada FMT. Buku The Sage Within mendakwa Anwar Ibrahim sanksi terhadap Dr. Mahathir Mohamad, bekas mentornya, bertukar musuh sebelum menjadi sekutu yang mahu menjatuhkan Najib Razak. Anwar Ibrahim terbuka bekerjasama dengan UMNO selepas PRU 2018 kerana beliau sanksi terhadap Dr. Mahathir Mohamad, bekas mentornya, bertukar musuh menurut sebuah buku baharu. Anwar yang tidak pernah mempercayai Mahathir tidak membantah rancangan dicadangkan Najib Razak, tulis wartawan Leslie Lopez, pengarang buku tersebut The Sage Within. Menurut Lopez, Najib yang ketika itu memimpin Barisan Nasional BN dan UMNO mencadangkan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH jika PRU 2018 menyebabkan Parlimen tergantung. Terdapat prospek semakin meningkat bahawa Barisan Nasional BN dan UMNO tidak mampu memenangi kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan, menyebabkan Ketua UMNO dan pengurusi Barisan Nasional itu terpaksa mencari pilihan lain. Elemen sayap kanan dalam UMNO mendesak Najib bersedia mengisytiharkan darurat jika BN kalah dalam PRU. Tetapi Najib tidak mahu mengambil pendekatan begitu drastik kerana beliau tahu langkah sedemikian akan membawa implikasi dahsyat kepada Malaysia, kata Lopez. Sebaliknya, Najib memilih pendekatan alternatif untuk mengekalkan hubungan terbuka dengan Anwar. Najib dan Zahid Hamidi, timbalan Presiden UMNO ketika itu, mengemukakan idea
kerjasama dengan PH jika berlaku situasi parlimen tergantung, tulis Lopez. Ketidakpercayaan Anwar terhadap Mahathir bermula pada tahun 1998 ketika kedua-duanya berada dalam UMNO yang menyebabkan Anwar dipecat. Dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri, disingkirkan daripada UMNO dan akhirnya dipenjarakan. Anwar mengetuai pembangkang melalui PKR dan Pakatan Rakyat yang meraih pencapaian menakjubkan pada PRU 2018. Mahathir yang meninggalkan UMNO dan bersara sebagai Perdana Menteri pada tahun 2004 memutuskan untuk kembali berpolitik, bertekad memecat Najib dan UMNO serta berbaik dengan Anwar pada separuh kedua 2016. Rundingan tertutup selama berbulan-bulan dan beberapa kunjungan membina keyakinan oleh Mahathir menyebabkan Anwar bersetuju mengetuai Pakatan Pembangkang yang kini dipanggil Pakatan Harapan. Tetapi di sebalik pengaturan itu, isu kepercayaan terhadap Mahathir masih ketara, tulis Lopez. Dengan Mahathir mengetuai kempen pilihan rayanya, PH meraih kemenangan bersejarah dalam PRU 2018, menamatkan kuasa Barisan Nasional BN selama 6 dekad. Potensi kerjasama UMNO PH tidak menjadi kenyataan. Tetapi PH kemudiannya bersetuju bekerjasama dengan bekas seteruhnya selepas PRU 2022 yang menyebabkan parlimen tergantung. Dengan PH, BN dan Parti Malaysia Timur dalam gabungan besar, Anwar menjadi Perdana Menteri dengan Zahid sebagai timbalannya dalam kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk pendedahan rahsia besar antara Najib, Zahid, Anwar dan juga Mahathir. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan yang pastinya membuatkan Parti Bersatu makin dalam kesusahan. Risiko perpecahan jika nama besar kalah pemilihan bersatu, kata penganalisis. Tidak lama lagi, pemilihan bersatu akan diadakan. Namun demikian, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin telah pun memenangi tanpa bertanding jawatan pengerusi presiden dan juga jawatan timbalan presiden. Arif Aizuddin Azlan berkata, pimpinan bersatu perlu bersedia perpecahan jika ada nama besar kala pemilihan terutama jawatan naib presiden. Bersatu perlu bersedia berdepan perpecahan. Mungkin berlaku kesan pertandingan jawatan naib presiden yang sebelum ini dicadangkan tidak dipertandingkan menerusi pelan kompromi dicadangkan pimpinan. Menerusi perancangan di umum Julai lalu, penyandangnya Ronald Kendi dan Razi Jidin selain timbalan Presiden Ahmad Faizal Azumu dicadangkan mengisi 3 kerusi naib presiden. Bagaimanapun 3 lagi disahkan bertanding pada pemilihan bulan depan, iaitu Ketua Penerangan Razali Idris, Timbalan Ketua Bersatu Selangor Rafiq Abdullah dan Ketua Bersatu Batu Kawan Aziz Zainal Abidin. Arif Aizuddin Azlan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM berkata, situasi itu menunjukkan Bersatu meraihkan demokrasi walaupun Presiden Muhyiddin Yassin mencadangkan pelan kompromi bagi 5 jawatan utama. Ia termasuk kedudukan Muhyiddin dan Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin yang tidak dicabar bagi jawatan presiden serta timbalan presiden pada pemilihan itu. Arif bagaimanapun tidak menolak akan berlaku perpecahan dalam Bersatu, sekiranya kekalahan nama besar tidak diurus dengan baik. Secara tidak langsung, kekalahan nama besar dalam pertandingan boleh membawa implikasi perpecahan atau mengukuhkan parti.
Apa sahaja kesan dari pertandingan bergantung kredibiliti pemimpin atasan untuk cuba menjernihkan keadaan apabila ada insiden politik tidak diingini, katanya. Ahmad Faizal Azumu, Kiandi dan Razijidin disifatkan sebagai antara nama besar dalam Bersatu kerana memegang jawatan tertinggi dalam parti selain pentadbiran kerajaan. Azmil Taib dari Universiti Sains Malaysia pula berkata, mereka yang kalah perlu akur dengan keputusan perwakilan dan menyokong pemenang jika ingin melihat Bersatu ke hadapan. Kalau kalah perlu akur, terus sokong parti, katanya lagi. Apa yang menjadi kebimbangan ialah jangan-jangan ada parti atau pemimpin parti yang mungkin akan tiba-tiba keluar parti Bersatu apabila mereka kalah dalam pemilihan. Ada juga yang bimbang bahawa ada pemimpin besar yang mungkin akan kalah, seterusnya mungkin akan menunjukkan protes lalu menimbulkan pula perpecahan besar dalam parti Bersatu. Apa yang akan terjadi? Kita tengok nanti selepas pemilihan parti Bersatu. Penganalisis kata, risiko perpecahan jika nama besar kalah pemilihan Bersatu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.